bil irhab. Islam dan hubungannya dengan irhab, ataupun keganasan. Kena pula kita Arab. Lepas tu yang datang ni ramai ustaz, boleh baca Melaka dah. Kalau tak tahu tanya ustaz-ustaz yang ada. Jadi buku ni adalah bagaimana Tok Guru Ajadi secara asasnya kita panggil menerangkan. Dia ada 3 perkara lah sebelum kita masuk bedah. Sebab kita pun masa yang singkat. 3 perkara. Yang pertamanya Tok Guru nak bawa kepada kita, bahagian pertama tu tentang kesahihan dalam kita memahami maksud al-irhab itu. Tok Guru dibincang pada awalnya, apakah irhab dari sudut definisi Al-Quran dan juga Kamus Arab. Sebelum masuk kepada irhab yang diterjemahkan oleh pihak barat sebagai terorisme, keganasan. Sebab kalimah irhab ni maklum dalam Al-Quran, banyak tempat. Banyak tempat. Dan yang keduanya Tok Guru bawa kepada situasi semasa, bagaimana barat memanipulat kalimah irhab atau terjemahan terorisme itu untuk bertindak sebagai selaku polis dunia dalam membentuk pemetaan baru yang dipanggil pemetaan baru Timur Tengah. Kharitah apa tu namanya, syarqi Ausad, al-jadid. Pemetaan yang baru ni yang politik dunia semasa yang selalu disebut oleh Tok Guru dan juga beberapa pimpinan ataupun mereka yang mengkaji hal ni lah, supaya memahami geopolitik, bagaimana interaksi yang berlaku di peringkat antarabangsa. Dan tak terkecuali kerana apa? Kerana pemetaan tadi itu tujuan dia adalah untuk kelangsungan survival Israel itu. Israel itu sendiri dalam menjayakan perancangan Zionis ni itu, Masuniahnya itu, missionary. Dan yang ketiga Tok Guru, selepas Tok Guru dah bentangkan apa punca dan apa perangkap musuh tadi itu, Tok Guru yang terakhir itu bawa kepada suatu gagasan, idea di seluruh peringkat antarabangsa. Dan itulah juga sebenarnya yang sedang berlaku di negara kita. Walaupun buku ni tulis dikeluarkan tahun bila ni, 2006, bukan 2006. Bila keluar buku ni dia tak ada tulis. Lebih kurang setahun 2 ni lah kan. Jadi maka saranan daripada Tok Guru tentang kita panggil kesatuan ummah terhadap perkara yang berlaku ni, di mana musuh kita yang sebenar dan apa sikap kita terhadap pemetaan baru ni, dan bagaimana dalam kita nak membentuk kesatuan umat Islam yang pelbagai aliran, pelbagai aliran. Baik. Jadi itulah sepanjang ada 14 perkara yang disebutkan. Kalau tengok pada kandungan buku, tajuk-tajuk dia yang dibuatkan sebanyak berapa muka surat, banyaklah sampai habis. Yang mana kalau tengok muka surat yang kedua ni, disebutkan oleh Tok Guru, Harbu I'lamiyah Diddul Islam wal Muslimin bil Mustalahat Zalimah allati wada'at. Bagaimana mereka memerangi Islam dan orang Islam ini dengan menggunakan istilah-istilah yang keji lah, ataupun yang tak kena pada umat Islam, sehingga menyebabkan umat Islam ini dilihat jahat. Seumpama yang disebutkan ini adalah irhab. Irhab ni kalau kita sebut teroris. Teroris ni bila sebut nampak, orang akan kaitkan dengan jihad. Maka menjadikan umat Islam ni adalah umat Islam yang pengganas. Sebab itu Tok Guru sebut dari sudut perkara-perkara irhab ini adalah satu perkara yang, satu slogan yang dijadikan peluru untuk dalam nak memerangi umat Islam. Kalau tengok perenggan yang kedua itu pada akhir ayat terakhir, wa minal kalimatil wahidah minha ma huwa ijabi wa minha ma huwa salbi. Dan kalau kita perhatikan mana-mana kalimah sekalipun, termasuklah irhab yang sedang dibincangkan ini, ada dari sudut positif dia, ada dari sudut kita panggil makna yang negatif. Cuma yang dimanipulat oleh barat ini dari sudut makna yang negatif. Contoh kalau kita panggil dalam bab hudud, hudud hanya dimanipulat berkenaan dengan potong tangan, maka dimainkanlah isu potong tangan. Kalau sekarang penyataan ummah itu dimanipulat sebagai resis, dia manipulatnya itu. Begitu juga irhab dimanipulat sebagai kita panggil perkara yang
yang terorisme itu yang segala-galanya tadi itu. Mana tadi? Kita nak ambil poin-poin. So itu perenggan selepas ayat Quran tersebut, walaqad intashara fi uqulil muslimin wa adhanihim mauqifal dha'fi wa dhilla wal hawan amama harbi alamiyah diddu sawa islamiyah al mubarakah. Ini tujuan dia, apa yang dimanipulate tadi tu, supaya nak menyekat kebangkitan Islam tadi. Nak menyekat kebangkitan Islam, itu tujuan dia. Yang serangan-serangan media yang dibuat manipulate perkataan tadi, wa minha wad'u kalimatil irhab, di antara yang dibuat adalah pada meletakkan ataupun pada kita panggil menterjemahkan, manipulate berkenaan kalimat irhab, ditarkiziha li kalimatil ghulu wal udwan wal harbi ala qasdi did Islam. Tak, apa tujuan dia? Supaya terfokusnya kita panggil perhatian semua orang ini pada kalimah-kalimah yang melampau ghulu. Jadi bila kita sebut jihad ghulu, bila umat Islam nak bangkit Islam nampak ghulu, kita panggil. Contoh dalam isu semasa kalau kita di negara kita BMF, nampak ghulu. Seolah-olah dia jadi sebagai satu kempen yang kita panggil akan merosakkan culture dari sudut ekonomi masyarakat majmuk Malaysia. Itu yang ada larang, ada yang tak setuju, ada yang buat macam-macam dah. Itu tujuan dia tadi tu ala qasdi did Islam, dalam nak kita panggil nak melawan Islam. Dah. Minal mujawazat allati laysat minal Islam ala mizani lughatil Quran. Sedangkan perkara tersebut tu tak tepat kalau kita nak buat atas pertimbangan neraca bahasa Quran sepatutnya. Dah, sebab Quran ada guna kalimah irhab ini. Dah, ada juga guna kalimah irhab ini. Baik. Contoh yang mana yang jelas, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sampai habis. Turhibuna bihi rahibah. Daripada irhab, kalimah rahabah, irhab. Jadi ayat ni Allah Ta'ala guna. Kalau perhatikan apa maksud dia, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu menyediakan apa yang terdaya bagi kamu dari sudut kekuatan, dan juga dari sudut kita panggil ikatan-ikatan kuda perang. Maksudnya kita punya peralatan semualah. Untuk apa kita sediakan kekuatan, kita sediakan senjata, kita sediakan kenderaan tadi itu? Turhibu nabihi adu wallah. Kamu menggerungkan dengan kemampuan kekuatan yang kamu miliki itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Sampai habislah kita panggil. Tapi nak wajhud dilalah ataupun istishhad dia, turhibu nabi. Maka kalimah turhibu nabi, kalau dari sudut sini Allah Ta'ala suruh bina kekuatan, sediakan kelengkapan apa sahaja, kekuatan fizikal, senjata, alat untuk menggerungkan. Turhibu nabi, irhab di situ, kalimah masdar dia. Adakah ini maksud yang keji? Adakah ini maksud yang negatif? Tak, ini maksud positif sebab perintah Tuhan. Tak. Jadi ini main point dia, bagaimana kalimah yang satu dimanipulate, maka menjadikan kalau umat Islam ini memiliki kekuatan untuk jihad, untuk apa sebagainya, maka teroris. Supaya akhir sekali umat Islam tinggalkan jihad, tinggalkan perkara-perkara tersebut. Kalimah ni bukan bermaksud negatif. Ni sebab itu dia kata apa? Tok Guru kata apa? Walaqad fassala ulama kibar fi ulumil Quran fi tafsiri kalimati turhibu allati hiya masdaruha irhab tafsiran mufassalan ala hasbi lughatil Quran kalamullah bilisanin arabi mubin. Banyak ulama telah memperincikan, ulama-ulama yang muktabar, yang besar dalam apa bidang ulum Quran, dalam tafsirnya kalimah turhibun. Nah, kalau kita tengok kalimah turhibun, antara banyak Tok Guru bawa tafsir At-Tabari. Apa maksud turhibun? Itu dalil-dalil tadi itu boleh bacalah. Tukhzuna bi aduwallah, serang. Untuk menyerang, untuk kita panggil menakutkan. Ni satu. Yang keduanya, tafsir Qurtubi juga sama. Tafsir Qurtubi itu tukhifuna bi aduwallahi wa aduwakum. Qaulu ta'ala kau turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Maksud apa? Iaitulah untuk kamu menakutkan, menggerunkan. Daripada musuh Allah, musuh kamu, daripada minal yahud wa quraisy wa kufaril arab, musuh-musuh tadi itulah. Tapi maksud kalimah turhibun, tukhifun, samalah, menyerang, menggerunkan. Tafsir Ibnu Katsir juga tukhawifun ataupun takhufun, kamu menggerunkan, memberi musuh tadi takut daripada kufar kalimah. Jadi kalimah turhibun nabi, kalau tengok dalam Quran
Rata-ratanya tafsir-tafsir yang dibawakan kalimah tadi itu adalah kita panggil memberi maksud yang positif, yang baik, bukan maksud yang jahat, bukan maksud yang kita panggil sebagaimana yang dimanipulate atas terorisme semata-mata. Begitulah juga Tok Guru bawa dalam surat 5, ya, kitab Arab, tubayyinu kalimat al-irhab, yang menerangkan kalimat irhab itu apa. Wa minha, antara Qamus Al-Muhit, tak, maksudnya akhafahu, memberikan ketakutan, menakutkan. Tak, apa, mana lagi? Lain lagi lah. Boleh tengok. Wa arhabahu wastarhabahu akhafahu. Itu maksud dia. Wal Qur'anu kathiran, banyak tempat yang mana meletakkan kalimah ruhbah ataupun rahban. Wa ma tasduru min wa min irhab fil birri wat taqwa. Ada juga kalimah irhab pada yang kita panggil pada kebajikan dan ketakwaan. Ada juga irhab itu pada benda baik dan takwa. Macam kita lah selalu sebut kata-kata tu, waruhban fil lail, kan? Jadi para rahib pada waktu malam. Siang je jadi apa? Jadi pejuang. Singa. Asad fin nahar waruhban fil lail. Betul kalimah tu? Ruhban fil lail. Jadi ruhban, rahibah. Kalimah irhab lah tu. Kata masdar yang sama, kan? Jadi minha irhab fil birri wa taqwa. Ada juga. Walaisa fil ithmi wal unwan, bukan irhab pada dosa dan musuh. Antaranya firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, surah Al-Baqarah ayat 40. Maka hendaklah kamu memenuhi akan janji denganku, maka aku akan memenuhi janji kamu, dan kepada akulah, kepada Allah lah, farhabun, kamu mesti rasa gerun pada ketakwaan, takut pada Allah. Kena ada. Ini irhab pada yang kita panggil kalimah masdarnya rahaba tu adalah perkara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 40. Dan begitu juga ayat yang lain, wa yad'unana rawabaw wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa menyeru kepada kami dengan penuh pengharapan dan juga dengan keadaan rasa gerun, dan keadaan mereka bagi kami khusyuk. Cuma ni kena betul sikitlah ayat 90 surah Al-Anbiya. Ana cek tadi tu Al-Baqarah 90 tak ada. Kau cuba cek. Al-Baqarah 90 tak ada. Tapi kalau Al-Baqarah 90 Al-Anbiya ya. Mungkin ana salah mata tengok ke, dah tua kan, dah 30 ke atas ni dia tak belia lagi kan. Tak, lepas tu kena pula answer macam ni tak sesuai untuk orang usia 30 ke atas. Budak WeChat sesuai. Jadi kita nak buat artikel pun kadang-kadang masalah. Boleh tak cek 3-4 kali pun punya ada sikit satu. Betul Baqarah 90 tak ada kan? Tak ada, dia tersilap lah ni, tak ada masalah Dan juga wataratan takunu kalimatul rahbi lil mazmum. Ada kala kalimah irhab atau rahbu itu pada maksud yang tak elok. Jadi sebab itu Tok Guru kata neraca pertimbangan irhab ini mesti dinilai pada neraca yang mu'tadil. Sedangkan Barat manipulate hanya semata-mata negatif, sedangkan dia ada pada konten dia. Macam banyaklah orang Barat bila kita sebut keadilan bersifat equality, sama. Sedangkan kita panggil kesaksamaan. Keadilan itu wad'u syai' fi mahalli atau fi mawdi'i. Al-adlu wad'u syai' fi mawdi'i. Letak pada tempat dia. Jadi sebagaimana kisah tukang sihir Fir'aun ni lah. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Maka menggerunkan manusia tadi tu dengan sihir-sihir yang dibuat. Gerunnya itu gerun juga tapi tujuan yang jahat, tujuan yang tak elok. Ada mimma dalla 'alal ma'na salbi li takhwifin nas wa nashril anfi bainahum biwari haq. Itu menunjukkan makna yang negatif. Penggunaan kalimah yang sama tapi kita panggil adalah kalimah maksud yang negatif tadi itu. Sebab itu fahakamu 'alal Islam wa jama'u fi ta'rif bima yukhalifu ta'alimuhu wa adabuhu wa hadhil maqasidul harbi alamiyah didduna wa la yanbaghi an nakuna khadi'in lana. Inilah maksud serangan media yang dia oleh Barat dalam nak melawan kita. Akhir sekali kita panggil menyebabkan kita salah faham.
Daripada kalimah irhab tadi dicabang kepada jihad. Bila kalimah jihad tadi dicabang kepada, maka dilihat sebagai satu perkara negatif. Yang akhir sekali kita panggil perkara-perkara ni umat Islam tak ni lagi dah. Begitulah kita panggil dan ni. Itu boleh baca sendirilah. Zahiratul ghulu wal udwan. Ni ghulu dan juga udwan. Tok Guru sebut kita tak dapat nak nafikan, tak dapat nak ingkar akan wujudnya sebahagian umat ni yang kita panggil yang lemahnya iman, yang bodohnya akal, kan? Yang mana tak reti, yang mana melampau. Ada juga umat Islam kita panggil maka itu sebenarnya mereka ghulu. Mereka ghulu pada diri mereka, pada agama, dan dalam keadaan mereka jahil dalam ilmu, dan mereka meninggalkan tafakuh, kefahaman yang sebenarlah dalam nak tahu bagaimana gambaran dalam Islam tu. Walakin tasmiyat ta'malihim bil irhab islami laisat bi ikhlasin niyat wa sidqil maqsud. Maka kalau tindakan macam ni kita panggil, inilah kita panggil irhab. Yang merosakkan. Akan tapi walaisat mim ma'naha Qur'ani alladhi amarana bi irhabi a'da'iddin wal ummah bil adadil uddah wal haibah wal izzah la bil ghulu wal udwan wal anfi wat tashaddudi. Tapi kalau yang demikian yang salah, yang melampaui batas ni bukanlah maksud yang sebenar irhab yang disuruh dalam Quran. Yang mana irhab tadi itu merangsang untuk kita panggil ada kekuatan, ada kehebatan, ada kemuliaan. Bukanlah dengan melampau, bukan dengan bermusuh, bukan dengan kezaliman dan syadid yang tak bertempat tadi itulah. Okey, baik. Sebab itu tengok muka surat 7. Ni yang lain-lain tu boleh baca sendirilah. Yang mana apa kita panggil sebab dari sudut berlakunya masalah ini, tengok perenggan kedua tu, baris yang kedua terakhir. Intizahan min jahlil ummah fid din aw dukhul fi sufufil muawajatil mansyaqqati min at-tafarruqi wal ikhtilafil madhmumani min ad-dakhil. Sama ada berlaku masalah kejahilan umat tu sendiri dalam memahami agama dia, menyebabkan dia ghulu, ataupun yang kedua kerana adanya orang perisik masuk yang merosakkan daripada dalam. Dia orang musuh, dia menyelinap masuk atas nama Islam, atas nama pejuang, dia rosak. Dia rosakkan daripada dalam. Kelakuan-kelakuan dia tadi itu menyebabkan kesan dia terpalit kepada Islam. Kemudian antara ghulu lagi, thumma intasharul ghulu fit takfir baina ahli qiblah bi asbabi khilafiyah furu'iyah wa nusuzi zanniyah. Antara ghulu lagi dalam Islam ni yang Tok Guru sebut adalah hukum mengkafirkan sesama ahli kiblat. Ahli kiblat kita panggil. Kalau kita bincang tarikh tasyrik, Ustaz Azharuddin mungkin boleh hurai nanti. Ahli kiblat ni dia lebih umum lagi daripada kita panggil Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dalam hubungan kita, kalau kita belajar tarikh tasyrik kan, ada sebahagian Syiahnya itu yang disebut sebagai ahli kiblah. Sebab itu dibenarkan masuk kepada Mekah, tawaf. Pada inilah kita panggil ideologi mereka yang tidak berjauhan sangat, ahli kiblah. Itu perbahasan ahli kiblah tu asal kepada kita panggil dalam nak membenarkan ada sebahagian kelompok yang dibolehkan untuk masuk ke Mekah menunaikan haji. Ini antara yang disebutkan itulah. Benda tadi itu kita kafirkan dia sampai, padahal benda tadi itu benda yang khilaf furuk, cabang, dan pada nas-nas yang zanni, yang masih terbuka kepada ijtihad. Bukan pada perkara dasar ataupun bukan perkara maklum minad din bid darurah, perkara yang asas. Dan juga lagi lah. Okay, baik. Maka ingat, ini antara kaedah Tok Guru sebut dalam bagaimana kita nak meletakkan kesatuan umat Islam ni dalam keadaan berbeza-beza aliran. Pada perenggan yang tu, pada baris yang ketiga terakhir, wa nasu mimma dzakarahu al-Imam Malik rahimahullahu taala. Mereka lupalah akan pesanan apa yang diperingatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, yang mengatakan siapa yang terdapat kemungkinan padanya 99 bentuk atau wajah kekufuran, tetapi satu wajah keimanan ada, maka humila amruhu alal iman. Kita kena tengok pada keimanan mereka, kita pilih yang tu. Ada 99 sebab orang tadi itu dari sudut kemungkinan, possibility, tindakan apa sebagainya yang
menjurus ke arah wajah kekufuran. Tapi ada satu sebab lagi yang kita panggil dia ini ada kuatnya kita kemungkinan dia kita boleh sabitkan di atas keimanan, kita pilih yang tu. Maksudnya nak letakkan seorang tu takfir bukan mudah. Nah, bukan mudah, bukan mudah. Kalau kita peringkat bahasa Malaysia pun sebenarnya praktik dah. Sebab sebelum nak pergi ke kafir tu, dia macam-macam dulu berlaku. Rosak akidah. Sesat. Ayah Hafin, kita tak ada kafir. Kita kata apa? Sesat. Ada apa? Ajaran khurafat. Kita tak panggil kafir lagi, kita panggil rosak akidah. Nampak tak? Nak boleh jatuh tu kafir tu dulu tu, dia banyak cabang dulu. Dah. Bukan maksud kita mengiktiraf maksiat atau iktikad mereka yang salah. Tapi nak kata gitu, nak boleh mentakfirkan sesuatu tadi itu, dia kena biar jelas. Takut kita bimbang termasuk dalam kancah yang ekstrim. Ini disebut oleh Imam Malik, Tok Guru bawa kata-kata Imam Malik tadi itu. Menunjukkan ini hal pendekatan kita sesama Muslim tadi itu dalam pelbagai aliran dan sebagainya lah. Ya, dalam supaya tidak gulu, tidak melampaui. Kadang-kadang kita panggil aliran, contoh aliran dari sudut apa yang disebut Wahabi tak Wahabi ataupun Salafi tak Salafi. Ini kena urus dengan baiklah. Tidaklah sampai kita panggil ke tahap gulu tadi itu. Ini kalau orang yang tak setuju, dia tak setuju ya. Dia tak setuju. Tapi tengok nanti Tok Guru sebut secara jelas akhir tadi. Sebab itu kena baca. Yang kita bimbangnya, ana sebut jelas secara saraha. Ana bimbang, bukan ana bimbang lah, ikut korang lah, semua kena bimbang. Dalam perbezaan benda yang Tok Guru sebut ni, kalau tak diurus dengan baik, setakat ni terkawal lah sebab ada Tok Guru Haji Hadi presiden. Sebab tak ada seorang pun berani nak bangkang dia. Saya berani bangkang dia secara zahir. Sebab siapa bangkang dia secara zahir, confirm dia akan dilihat salah. Dalam bab kita panggil perbezaan aliran ni, kita boleh tengok bagaimana pendirian Tok Guru dari sudut hubungan diplomatik dan juga perbahasan sakofah dia itu. Tapi selepas nanti Tok Guru meninggal, ditakdirkan oleh Allah, kalau ikut umur dia akan dia lebih dulu. Yang kita ni kalau tak membawa apa pendirian dia tadi itu, tengoklah kamu pecah. Akan pecah. Memang kena cakap je lah, akan pecah. Realiti dia akan berpecah. Nanti kena baca, semua orang kena baca buku ni sebab Tok Guru bawa di belakang ni bagaimana apa fokus kita dan bagaimana kita secara saranan Tok Guru dalam kita berhadapan. Jadi disebabkan itulah Tok Guru sebut akan hadis Nabi SAW surat 8 itu, bagaimana umat Islam ni ramai. Ini tak payah terjemah lah. Ini semua maklum belaka. Tapi dalam keadaan lemah, dah haibah umat Islam tadi hilang, musuh tak takut. Musuh luar dalam tak takut. Dan juga Tok Guru sebut peringatan kepada kita, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama lah. Mengulang kesalahan sama. Di antara kita panggil perkara yang merosakkan umat Islam, wa minha sunan al-ilmaniyah, sekular, ideologi barat, yang mana mengasingkan Islam, politik dan agama. Dan juga Tok Guru sebut, itu perenggan sebelum yang kedua ke bawah tu. Wa minna sunan, antara jejak langkah yang tak elok, iaitulah tuhasirul masajid. Maksudnya apa namanya? Kita mengecilkan skop masjid. Wa man waha min imaratiha. Kita menghalang, tidak mengimarahkan dia pada perkara-perkara membawa kesedaran kepada rakyat, menghalang kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Jadi masjid ni tempat semayang je. Tak semayang tu satu hal lah, betul lah tu asas, tapi tak dibuat benda lain. Untuk kita panggil orang muda, untuk kita ni lah, maka itu adalah perkara yang sempit. Dan juga disebutkan peringatan terakhir itu, wasailul i'lam wa adawatuha bila hudud wa quyudin wa tubayyunin ka'annaha maraji'un mawthuqah. Maksudnya media sosial, teknologi sekarang ni seolah-olah menjadi rujukan muktamad yang paling dipercayai. Ka'anna asahu minal kutubi islamiyah mu'tabarah. Fi riwayatiha wa dirayatiha. Teknologi moden jadi sumber utama. Maka rosak umat Islam ni. Tak berhati-hati. Bukan maksud tak boleh, tapi jadi sumber utama daripada sepatutnya kitab-kitab yang muktabar, yang sah. Itu. Maka muka surat 9 tadi itu, kalau tengok sebelum masuk tajuk baru, fala yajuzu tasahul fil hukm fit takfi wat tadlil fil alal afrad wal ashkhas wa alal jamaat. Jangan bermudah-mudah.
Jangan bermudah-mudah dalam menghukumkan sesuatu kafir, sesat, sama ada atas individu, sama ada atas masyarakat dan jemaah tadi itu. Okey, maka Tok Guru mula masuk tentang bagaimana irhab tadi itu dibawa dari konteks manipulate barat, iaitulah rubbama kalimah irhab tarjamuha min al-lughah al-arabiyyah teror, yakni takhwif bi maknaha as-salbi. Itu yang dimulakan. Dah mula mereka ini Tok Guru terangkan dari sudut tadi itulah. Maka ia tak sama dengan kalimah Quran. Tak sama dengan kalimah Quran. Tok Guru sebut ada wakam min mustalahat kalimatil Quran la tasilu tarjamah ba'd kalimatiha bi lughatin ukhra ila ma'naha sah. Berapa banyak kalimah dalam Quran yang sebenarnya tak mampu nak diterjemahkan dengan kalimah yang lain. Contoh macam jihad. Tak, Tok Guru sebut. Tidak boleh nak terjemah jihad ni dengan perang. Sebab perang tu salah satu jihad, tapi bukan perang tu semata-mata jihad. Kan? Ni begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain tadi itulah. Ni maksudnya Tok Guru dah mula hurai bagaimana peranan musuh tadi itu. Baik. Wa qamat wasailu i'lam mudadatu fi hurubil jadidah diddu dinina. Maka mulalah peranan media-media sosial teknologi ni dia mula bangkit dibuat untuk nak menyerang kita. Mana? Sehingga apa? Hatta nasina Qur'anana alladhi amarana bi'adadil quwwah wa faridatil jihad wal qitali irhabil adu bimakna as-sahih ala mizanil Islam. Sehingga mereka merosakkan pemikiran kita ni. Akhir sekali kita takut nak dilabel teroris kerana takut dilabel sebagai irhabi, maka kita pun meninggalkan perintah Quran, sedangkan Quran suruh kita menyediakan kekuatan. Quran suruh kita berjihad, Quran suruh kita berperang melawan musuh, menakutkan musuh dengan makna yang betul. Tapi kita takut sangat orang tohmah kita teroris, orang tohmah kita. Contoh kalau dalam bab ni kita taat kepada pemerintah, kita takut sangat orang gelap kita walaun. Kan? Itu sebenarnya kita panggil sentimen dalam nak mendoktrin supaya kita melepaskan pegangan apa yang sepatutnya. Kita sepatut berpegang teguh tapi melepaskan. Kalau kita Nabi sebut gigit geram, kita dah mula dah mula cabut. Ini sebenarnya perkara-perkara serangan media secara tak langsung. Kalau kita tengok media-media lawan kita, dia tulis pas, P besar, AS kecil, itu sebenarnya hint mereka memperkecilkan kedudukan kita. Nah itu cara dia. Begitu juga kalau ada kita punya kenyataan yang mana kalau kita sebut tu cara yang tidak official. Itu cara media dia melawan sama media. Biar orang tak nampak benda tu gah. Baik habis. Dan seterusnya wasatiyatul Islam. Sedangkan Islam ni dia wasatiyah, la yaqbalu nadhariyat tasahul. Dia tak menerima orang yang bermudah-mudah, wala yaqbalu tasyaddud. Dan orang yang syadid sangat, tak bertempat. Islam ni wasatiyah, pertengahan. Sebab itu muka surat 11, farharbu faridatun. Perang ni ada dan diwajibkan, tapi tujuan dia apa? Diddul zulmi wal udwan. Supaya apa? Nak mencegah, nak melawan kezaliman dan permusuhan tadi itu. Bawah sekali muka surat 11 tu, fal harbu faridatun fil Islam ala nasil Quran wa tafsiri amali min Rasulillah. Benda perang ni ada fardu. Kalau ikut nas Quran dan juga praktikal apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya wasatiyahnya haitsu an-nahyu anil ghulu fil harbi. Maka jangan kita panggil melampau. Maka tak boleh nak bunuh orang awam, orang tua, wanita, peniaga-peniaga, pekebun-pekebun ataupun mereka yang pegawai tadbir rumah-rumah ibadah yang tak terlibat dengan kita panggil peperangan tersebut. Ini dalam Islam. Baik baik. Yang lain-lain tu anak kira masih lagi dalam ni. Baik Muka surat yang ke-13. Nak ambil sikit je. Walaqad sabaqal Islamu munazzamat dauliyah. Tok Guru sebut sebenarnya Islam ni telah terlebih mendahului dalam nak menyusun sistem kenegaraan dalam sesuatu perkara. Kadang-kadang kita hanya tengok barat je. Sebab itu Tok Guru kata kadzalikal muqaranatu tarikhiyah baina fathi Makkah wal futuhat islamiyah minal qatla wa dhahaya al-anfi wal intiqam fi thawra al-gharbiyah liberaniyah demokratiyah fi Fransa wa Britania wa Amerika wa thawrat syarqiyah syuyu'iyah fi Rusia wa Sin minad dhahaya. Kalau kita buat comparison, perbandingan syariat Islam tentang apa yang disebutkan perkara yang menyeluruh kenegaraan sebagainya, buat comparison dengan barat punya, bukan sosialis punya sebagainya, kita akan nampak kecantikan Islam.
Ini Tok Guru sebut. Sebenarnya sistem-sistem semua dah ada dah dalam Islam. Cuma kena kaji, kena gali supaya biar nampak. Itu mention sajalah Nak katanya muka surat 14 tu, nak kata Islam ni tidak melampau. Antara ayat Quran yang digunakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Islam nak mendahulukan perdamaian apa-apa. Kalau mereka buat pada kamu, maka balaslah seumpama apa yang kamu buat pada kamu. Itu ya. Tapi Islam lebih pada tu. Diberikan kalau kamu boleh sabar, maka itu yang lebih baik. Macam kisos. Maka kisos. Perenggan bawah sekali. Wa ma'at takriri qa'idatil kisas bil mithli. Kisas ni balas semula. Selalunya yang kemuncak kisas ni bunuh balas. Walaupun yang lain-lain pun ada kisas juga, dia bunuh balas. Walaupun dibolehkan dengan kadar dia, tapi tengok fa innal Qur'anal Karima yad'u ilal afwi was sabri. Itu Islam. Bukan maksud kita panggil hulu ataupun maksud kita panggil tak ada dalam Islam bunuh tak ada. Ada. Hukum bunuh ada kisas. Tapi siapa yang layak dapat bunuh balas tadi itu mesti kadar dia. Bil mithli. Jangan pula sampai menyeksa dia. Ini yang nak dipanggilkan. Ini semua dalam surat ini tentang menunjukkan bagaimana Islam menolak ghulu wasatiyah. Hatta muka surat 15 yang ayat yang pertama tu Tok Guru bincang pasal pendirian Islam terhadap agama lain, sembahan mereka pun kita tak boleh cela. Ini kita panggil. Bukan maksud tak boleh cela ni kita mengiktiraf, tak. Kita tetap menolak kebatilan iktikad mereka, tapi dalam keadaan kita tidak melampau sampai mencela tadi itulah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Allah Taala yang larang ni an sabbil alihatil musyrikin, untuk mencela, menghina sembahan orang musyrikin. Wa in kana fihi maslahatan indal muslim, sekalipun benda tu adalah benda yang baik. Ada masalah dia, illa annahu yatarattabu alai mafsada a'zamu minha. Tapi benda itu mendatangkan kesan yang lebih besar buruk tadi itu. Sebab itu wa jumlatul qaul innal islama bari'un minal irhabil madhmum. Maka irhab yang dicela, yang tak elok tadi itu kita lepas diri. Kita berlepas diri tadi itu. Okey, baik. Maka isu dia bukan isu pada irhab, isu pada ekstrim dan hulu. Kalau kita panggil tak ekstrim, maka tak ada masalah. Tadi tu. Cuma orang-orang barat ni dia mula manipulate perkara tersebut. Baik Okey, baik. Syawat Islamiyah wa tahaddiyatuha. Cabaran dia kalau tengok tu muka surat 15 tu bawah tu 1 2 3 4 5. Okey, 5 daripada bawah tu. Apa cabaran dia? Menjadi yang pertama al-hisar alladhi yuhaitu bil ummah fi itar ideologiyah ilmaniyah. Yang pertama ideologi barat. Ideologi barat ini cabaran kebangkitan Islam yang pertama. Yang keduanya adalah wadha'ful ulama fi tafaqquhihim fi dinim limuwajahati tahaddiyal muasir. Para ulama yang lemah tafakuh dia dalam nak tahu, nak berhadapan dengan cabaran-cabaran yang semasa. Dia tak kenal. Yang ketiganya wa usawaha jahala ummah. Wa ta'athura bil ghazwil fikri qadim, dan umat ni jahil. Penyakit umat ni jahil. Yang keempat cabarannya wa khuturatul ghazwul i'lami al hadis. Dia cabaran serangan kita panggil media terkini. Ini cabaran bagi kebangkitan Islam. Baik. Maka muka surat 16 tu Tok Guru terangkan berkenaan dengan ada zahiratut tasahul wa zahiratut tasyaddud. Wa kiltahuma tu'attilus sahwah. Dan kedua-dua ni sama ada tasahul bermudah-mudah ataupun tasyaddud ni, semua ni merosakkan kebangkitan Islam tadi tu. Yang dimaksudkan oleh Tok Guru tasahul tadi itu adalah kita panggil apa namanya wa akhtawa fil bayani bi ismil Islam wa mustalahatihi. Salahnya dalam penggunaan kalimah Islam. Diumpama siasah syar'iyah. Bila sebut siasah syar'iyah tapi salah praktikal dia. Maqasidus syariah wa rukhsah wa darurah. Ni kalimah-kalimah Islam tapi penggunaan dia salah. Macam sekarang lah kita tak setuju slogan rahmatan lil alamin. Kalimah baik tapi cara penggunaan dia salah, seolah-olah jadi manfaat benefit pada DAP sahaja.
dan umat Islam terus kita panggil dikesampingkan dan dengan cara yang tak sepatutnya. Muka surat 17, Tok Guru beritahu, pendengar kedua, fa amma diddut tasahul, lawan bagi yang bermudah-mudah ni al-mutasyaddidun. Dah. Yang mana biduni hikmah. Ini semangat sangat tanpa hikmah pula. Contoh kita panggil yang serang saja, ataupun yang kita panggil perang. Tak nak masuk dalam konteks demokrasi barat, maka nak apa, angkat senjata. Ini tak betul juga. Kita padahal wajah silmiah. Okey, baik. Maka kita panggil 17 tu barulah permulaan. Tok Guru nak bincang tentang nadhariyatu syira'u hadarat, iaitu apa yang berlaku, kita panggil pertemuan semasa inilah. Wa'alana Bush, Raisul Wilayat Muttahidah Amerikiyah, Wiladatan Nizam Al-Jadid. Maka mula era kita panggil itu Bush tadi tu. Okay. Kita nak ambil yang ni ya. Okey. Itu permulaan. Yang mana nanti apa namanya? Okey. Sebelum masuk tajuk kharitah Damawiyah itu, peta berdarah tadi itu, wahadi yang semua atas itulah kita panggil Sarha Sekretil Am Asbaq di Halfi Shimali Atlasi John Kelvin. John Kelvin tu kita pun Jono Kalvan, Jono Kalipan. Tu nama orang putih tu. Jadi kita panggil. Jadi sebelum tu semua keterangan kalau baca tu minal bayanat gharbiyah allati tadullu ala mawaqifiha diddul Islam. Semua ni sebab semata-mata nak lain Islam. La yakfi bizar'i Israel fi qalbil Palestin. Tak cukup dengan hanya menempatkan kita panggil Israel tu kat dalam negara Palestin, tapi juga nak menempatkan kita panggil kekuatan tentera di negara-negara Islam supaya boleh kontrol. Maka kharitah Damawiyah Al-Jadid di Syarqil Awsat. Kita panggil inilah peta berdarah yang baru bagi kita panggil Timur Tengah. Timur Tengah lah kan. Maka ini antara panjanglah ni Tok Guru bawa. Yang ni sebab apa? Sebab dia panggil adalah yang mana takhtit Sykes Picot tu. Sykes Picot tu. Kalau baca tu Sykes Biku. Yang perjanjian tu kan, perancangan tu ila kharitah badila ala taksimil qaumiyat wal adyan wal madhhab islamiyah. Bisya'ni hurubil bil wakalah, perang proksi. Diwujudkan perang proksi. Hurubil bil wakalah, perang proksi. Berdasarkan kita panggil pembahagian bangsa-bangsa, perbezaan agama, mazhab Islam. Itu yang cara dilagakan tadi tu. Baik. Dan ni banyaklah. Tak sempat malam ni, baca sendiri pun boleh. Anda pun tak sempat baca yang dokumen detail ni, sebab yang ni melibatkan yang sebagaimana disebutkan tadi tu. Kita dah masuk bahagian kedua, Tok Guru terang secara detail tentang apa proses pemetaan baru yang telah disebutkan tadi itulah. Dia bermula dari sudut kita panggil November 2006. Tamma nashru hadzal maqali awwal marrah fi November 2006. Makalah ni tersebar tentang perancangan redrawing pemetaan baru, the Middle East map. Pemetaan baru Timur Tengah tadi itulah. Hebat orang yang terlibat ni. Kalau baca kan, Condoleezza Rice. Tu kanat waziratul kharijiyah Amerikiyah, Condoleezza Rice. Kita cari apa benda ni, rupanya nama orang. Condoleezza Rice ni siapa? Setiausaha Amerika Syarikat ke-66, dilantik oleh Presiden George W. Bush. Wanita keturunan Afrika Amerika, Parti Politik Republikan, 2004-2005 diiktiraf wanita paling berkuasa di dunia oleh majalah Forbes, 2006 nombor 2. Tapi majalah lain kata, majalah Times kata dia wanita paling berkuasa di dunia ni 2004, 2005, 2006, 2007. Wanita paling berkuasa. Memang kita panggil perancangan dia hebatlah kita panggil. Yang mana kalau tengok kita panggil perkara yang wa kana hadzal i'lam bi mathabati ta'kid li kharitatit tariqi askariyah, dengan cara ketenteraan dengan masuk. Dan juga kita panggil menyebabkan peperangan fi syarqil awsat bittifaq ni tiga kepala ni. Wilayah Muttahidah wa Britania wa Israel. Amerika, Britain dan juga
Israel tadi itu. Nah, baik. Yang lain tu boleh baca okey, baik. Nanti kita ni lah. Ada nak bincang point sikit dia punya yang Tok Guru ada sebut. Tok Guru ada sebut ni tentang kat belakang kot. Cara bagaimana, tapi yang ni detail cara bagaimana Tok Guru sebut pemetaan. Yang ni kalau muka surat 26, 27 Tok Guru bawakan. Sebelum dan selepas. Ni cara mereka nak pemetaan yang baru. Boleh tengoklah panjang ni. Dia pemetaan yang secara detail politik sejarah ni kena orang lain bincanglah secara lebih detail. Anda ni tolong baca yang terjemah je. Baik. Habis yang tu habislah, barulah kita panggil pesanan Tok Guru tadi tu. Tapi yang ni adalah dari sudut kalau kita baca tadi tu peperangan proksi tadi tu sengaja dicetuskan. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan tadi tu untuk survival Israel. Yang kedua menjayakan perancangan missionary tadi tu. Yang ketiganya perang proksi ini hanya menguntungkan kuasa-kuasa besar yang menjadi kita panggil penjual-penjual senjata sahaja. Yang keempatnya yang Tok Guru sebut yang jadi mangsanya rakyat marhain kat negara umat Islam itu sendiri. Jadi mangsanya rakyat marhain kat negara umat Islam itu iaitu sendiri. Dan yang kelimanya apa? Yang mana akhir sekali orang tak nampak dah musuh sebenar kita siapa. Iaitulah Israel dan Yahudi. Orang tak nampak Yahudi Israel tu kan. Orang tak nampak mereka tu, orang tak nampak. Akhir sekali berlaga sama sendiri tadi itulah. Wa syahid muka surat 40. Terus muka surat 40 masa dah habis kan. Wa syahidah syahidun min ahliha. Baris ketiga daripada bawah. Wa amma daurul huruf i'lamiyah. Apa peranan peperangan media ni? Liqadfi fitnah irhab al-mash'um ala Islam. Maka tujuannya tadi tak lain adalah untuk melemparkan fitnah irhab yang keji ni ke atas Islam. Biar orang nampak Islam ni teroris, Islam ni dan sebagainya. Maka min huna na'lamu wa nafhamu, ni dah mula pesanan ataupun kita panggil peringatan daripada Tok Guru tentang kita panggil ayat yang dibacakan ayat kesatuan tadi tu. Yang mana Aus dan Khazraj dah disatukan, kemudian dalam sebab nuzul ni dilemparkan oleh orang Yahudi, menyebabkan mereka bala atas nama bangsa. Menyebabkan turunnya ayat tersebut memperingatkan mereka kembali. Maka Yahudi bersatu, sedangkan Yahudi bersatu untuk pecah belah kesatuan umat Islam. Strateginya naikkan semangat asabiah untuk lagakan umat. Kalau sekarang ni naikkan polemik mazhab, naikkan polemik kita panggil perbezaan pandangan dan sebagainya. Surat 42 waman wara'il irhab al-mu'asir. Siapa di sebalik belakang ni? Masa Tok Guru sebut perenggan kedua tu fasababul asasi laisa ikhtilaful madzahib bainal muslimin. Kena ingat berlaku pergaduhan ni sepatutnya bukanlah kerana perbezaan mazhab. Kita ni jangan kerana perbezaan mazhab. As-sunnah wa syiah, di antara sunni dan syiah. Ni orang tak setuju juga ni kadang-kadang. Tapi sebab Tok Guru hidup lagi. Betul tak? Orang tak ni ada kita panggil. Bukan masuk kita iktikad syiah tu. Dari sudut hubungan kita, politik, diplomasi kita. Cara dia bagaimana? Wasyira'il qaumiyat bainal Arab wal Fars wal Aqrat. Ni yang kalau kat Iran, kat Iraq tu, balah sesama kabilah-kabilah. Jadi ini benda. Baik. Maka perkan bawah sekali fala budda, Tok Guru sebut, Tok Guru tanya, min qiraatil ahdath al mu'asirah bir rusydi la bit ta'assubi al madhhabi al qaumi au kilaihima alaysa minkum rajulun rasyid. Fikirlah. Terjemah KL. Fikirlah. Kan kalau baca Al-Quran tu afala taqilun, kamu tak ada otak ke? Tak akil, tak ada akal kamu. Masa tu terjemah KL lah. Okey, baik. Walai muka surat sebelah tu, pun ada. Nampak muka surat sebelah perenggan bawah sekali tu. Ni Tok Guru ulang sekali lagi. Fa innal hurubal lati rajat fi syarqil awsat. Maka peperangan yang berlaku di Timur Tengah ni satakuna dahiyatu, yang jadi korbannya siapa? Sya'bul Arabi al-Mustad'afin. Yang korbannya siapa? Rakyat yang biasa, yang lemah.
Walaysat muluk wal umara wal wuzara wal aghniya, bukan kalangan raja-raja, bahkan kalangan pemerintah, kalangan menteri orang kaya, kerana alladzi waqafu wara, kerana mereka ni duduk belakang. Tak, fa innahu musta'idun lil firar, mereka sedia nak lari, ada kapal terbang, ada jet sebagainya. Yang mati ni siapa? Rakyat. Maka Tok Guru ingatkan lagi tu, fa ammal ladina wada'u fitnataha laysat illa litatbiqi kharita, jadilah li syarqi awsa' jadid. Maka tujuan apa yang berlaku ni kerana nak menjayakan perancangan pemetaan baru tadi tu bagi Timur Tengah tadi tu. Kerana apa? Wa taqwiyati daulati Israel al-muharramah, kerana nak menguatkan, nak bagi survival negara Israel tadi tu. Wal masalih isti'mariyah wal masyru' masuni wasuyuni, maka untuk maslahat negara-negara kuasa besar penjajah ni. Baik. Sebab itu apa yang disebutkan, wa min huna yaqumu bi tadmiri kulli quwwatin tuhaddidu amnaha min ad-daulah min ad-dual fi mantiqati muqawamah la farqa baina sunnah wa syiah wal arab wal ajam. Mereka tak tengok pun, orang musuh ni tak tengok pun kamu sunni syiah ke kamu arab ke, yang penting kepentingan dia tu terjaga. Cuma diwujudkan polemik tadi itu untuk kamu ni bergaduh. Fasmahu li kitabati hadis sutur walaysat bi arabi walastu bi arabi walakinni muslimun uhibbul arab wal muslimin wa a'udzubillahi min tadmiri izzatina wa quwwatina ba'idina wa amwali wa anfusina bi aslihati a'daina ala hasbi tas'irim. Wa ya lil asaf law kana li tujari aslihah wa syarakati bitr wa difa' an urush wa taghiya wa amni Israel. Ini tujuan-tujuan dia. Nak bagi untung kepada pengeluar-pengeluar senjata. Dah senjata dah buat. Orang tak beli rugi lah dia. Maka dia kena bagi orang nak beli. Nak beli macam mana? Kena ada perang. Kan? Kita panggil. Barulah laku produk yang telah dikeluarkan tadi tu. Buat senjata ni bukan macam buat nasi lemak RM1.50. Tak, mahal kita panggil. Tak. Sebab tu Tok Guru persoalkan. Limadha la tajtami'u amwalul Arab wa ulama wa khubara Iran wa Turki wa ayadil kathira min Afrika ila Pakistan wa Afghanistan wa Indonesia wa Malaysia wa ghairah. Yadan wahidatan wa saffan wahidan. Di islahil alam min jadidi bi islamina li tahriril alam min hululit taghiyah wal alfashilah. Kenapa tak kita bersatu belaka atas nama-nama yang negara Islam atau majoriti umat Islam ni? Tok Guru sebut daripada Iran, Turki, lain, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Malaysia. Kenapa tak bersatu? Kumpulkan kekuatan. Tak, sepatutnya begitulah. Okey, baik. Apa lagi Tok Guru sebut? Nak habis ni? Nak habis dah. Tak, bawah sekali tu. Tak, bawah sekali. Muka surat 44. Wa nahtaju ila tabayyuni wa murajaati wasail al-i'lam allati ash'alat mustalahat al-hilal asy-syi'i wa hilal sunni wa diktatoriyah. Kita kena tabayun balik media-media yang mana membangkitkan istilah-istilah yang ni puak sunni, ni puak syiah, nak belaga-lagakan. Bila berlaku perang, kenapa perang di antara Saudi dengan Yaman? Oh, ni kerana kita sunnah nak perang Syiah Houthi. Adakah semata-mata dia Syiah atau kerana apa? Kena kembali balik bincang perkara tersebut tadi tu. Dah. Ni lagi. Mana? Okey, baik. Habis ni kita Okey. Okey, baik. Muka surat 46. Yang lain tu baca-baca tak sempat lah. Minta Ustaz Dorhan buat rakam video. Dia nanti sebar kat korang semua. Sebelum masuk Tahmish Al-Qudus. Thumma tafaqu ala i'lani diddul irhab. Wa kanat huruf ad-dairatu dakhil awtanil muslimin. Tengok. Mereka cakap nak lawan keganasan. Tapi akhir sekali yang berlaku perangnya dalam negara umat Islam saja. Negara orang putih tak ada. Barat tak ada. Nampak tak polemik diorang tadi tu? Ini antara nak masuk campur tangan kononnya untuk selesaikan masalah, tapi yang kena pada negara-negara umat Islam saja. Dan yang terakhir, yang terakhir itu boleh bacalah. Maka Tok Guru sebut masalah Kudus Palestin ni adalah kita panggil apa? Qadiyah maksudnya perkara yang pokok utama patut kita lihat. Jangan sampai kita hilang fokus. Wa khitaman. Senang daurah ni kita pendek je. Wa ad'ul umma ilal wahdah. Aku seru kepada umat supaya bersatu. Tok Guru sebut dah. Fata'alau nuwajihu Israel wa ahzabiha as-sahyuniyah yahudiyah wasalibiyah awalan. Kita fokus. Pertama kita tengok musuh kita siapa. Yang kedua Tok Guru kata, ni pesanan Tok Guru dua je. Thumma nuhasibu sunnah
Wahabiyah, Asy'ariyah, Wasyiah, Ibadiyah, Sufiyah, hisaban ilmiyan bi adabil ikhtilaf wa nahkumu ma bainana bil haqqi min dakhili baitina. Yang masalah kita ni ada masalah manhaj aliran ni, kita muhasabah, kita bincang secara ilmiah, secara adab ikhtilaf, dan kita berhukum dengan kebenaran dalam konteks dalam keluarga. Dah ni Tok Guru sebut tadi tu. Wanwaj hurub ala al-Islam thaqafiyan wa siyasiyan wa iqtisadiyan wa alamiyan ashaddu khataran min hurubil askariyah. Gaduh tak selesai perkara yang melibatkan yang sepatutnya ni secara kita panggil lisan ataupun thaqafah secara tak betul ni ashaddu khataran min hurubil askariyah. Lebih dahsyat daripada berperang dengan senjata kekuatan tentera tadi. Kerana apa? Taqtulu syakhsiyah insan muslim wa diniyah. Maka itu akan membunuh lebih awal dari sudut individu tadi itu. Maka Tok Guru pun mengakhiri dengan ayat-ayat. Yang pertama tentang bersatu padu di atas tali agama Allah. Yang kedua tentang jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah sebagaimana kaum Yahudi Bani Israel dahulu yang pecah belah setelah mana datang kebenaran. Jadi sebelum tutup ni kesimpulan dia yang pertama, Tok Guru nak sebut bagaimana jahatnya barat tadi itu memanipulasikan kalimah yang ada dalam Quran, sedangkan dia ada sudut positif, sudut negatif. Manipulate supaya apa? Umat Islam ni meninggalkan perkara yang sepatutnya. Jihad tak nak, berkorban tak nak, berperang tak nak. Sedangkan perkara itu ada kefarduan. Cuma Tok Guru dah sebut Islam ni dia tidak tasahul, tidak tasyaddud, dia wasatiyah, jangan melampaui. Isu dia pada hulu. Isu dia pada hulu. Hulu tu memang tolak dalam Islam. Yang keduanya Tok Guru bincang secara detail, cuma malam ni kita tak sebab bincang lah. Kalau sebab bincang pun sebenarnya Ana boleh baca terjemah saja. Ana tidak mampu dalam nak muraikan secara detail sebab bukan orang dalam bidang dia. Tapi dari sudut terjemahan tadi tu Tok Guru menerangkan bagaimana perkara ini adalah perancangan baru untuk tadi tu survival Israel, untuk kepentingan pengeluar-pengeluar senjata, untuk negara-negara besar, hegemoni dia dalam nak meraih kekayaan dengan petrol, gas, minyak sebagainya. Dan yang keempatnya, yang keempatnya, fokus mereka pada negara-negara Islam saja. Dan yang terakhir Tok Guru bagi pesanan kepada kita jelas dua perkara secara kesimpulan dia tadi tu, siapa musuh kita dan selesaikan masalah sesama ahli kiblat ini atau umat Islam ini secara dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Sekadar tu sajalah. Masa pun dah terlajak lebih sikit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pengisian yang cukup bermanfaat kepada kita semua. Jadi saya buka lah, ada dua, sama ada soalan ataupun nak beri pendapat ke, ataupun ada, sebab kita namakan diskusi kan. Jadi kalau boleh ada pendapat ataupun soalan pun boleh, ataupun pandangan daripada sahabat-sahabat yang ada, kalau ada lah. Ataupun khulasah. Kalau tidak, kita minta Dr. Ustaz minta pilih siapa nak bagi khulasah pun boleh juga. Ada? Okey dah. Ada? Okey, silakan Ustaz Muaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak pada Ustaz Zuhaili. Bila Zuhaili ni teringat wabah Zuhaili. Untunglah boleh dapat hadir ini. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Cuma soalannya sebelum last tu, sebelum khitab tu, Tok Guru sebut pasal qadiyatul tahmishul Quds Palestin wa minal muslimin, iaitu kita memperlekehkan membiarkan isu Quds dan Palestin. Mungkin soalan ni agak basic, tapi apakah pendirian, kenapa di sana ada terdapat kita kata Fatah dengan Hamas dalam qadiyah Palestin sendiri, dan adakah tidak benar pendekatan Fatah kita kata dalam menghadapi isu Palestin dalam kita kata two state solution?
apa pandangan ustaz ataupun pendirian Tok Guru Haji Hadi dalam pendekatan Fatah. Allah Allah. Sekarang ni yang terbaru macam mana? Tak silap itu dah ada rundingan damai kan di antara presiden dengan Hamas menguasai parlimen presiden diorang kan. Sekarang ni macam mana perkembangan yang terbaru dia? Tak tahu. Cik baliklah. Rasanya itu dah ada rundingan dah. Sebab dalam isu kita panggil apa yang disetujui kerana apa? Kerana dana Palestin ketika itu tak dapat nak bayar gaji, maka menyebabkan mudarat yang besar. Maka itu yang dilihat sebagai kesan dia tadi itulah. Cuma masalah kita panggil, masalah dalaman ni semua berlaku, semua tempat. Tapi urus dalam rumah tangga lah. Jangan sampai musuh ambil kesempatan. Bila musuh ambil kesempatan, tu yang jadi masalah. Contoh dunia Islam tak lepas daripada masalah dalaman. Sayyidina Ali dengan Muawiyah pun bergaduh. Tapi gaduh mereka tadi tu, satu kita panggil ijtihad sahabat ni ada dua betul dapat pahala sebagainya. Ali betul lah. Tapi musuh tak ambil kesempatan. Apa yang berlaku Tok Guru tegur di Timur Tengah khususnya, yang jadi masalahnya apabila musuh masuk campur, akhir sekali mereka ambil senjata pada mana? Siapa yang bawa senjata? Ada musuh barat sebagainya kan. Maka itu je lah. Satu perbalahan Fatah, Mahmud Abbas sebagainya dengan Hamas tu, masalah dalaman tu biasa dalam kita panggil cara mereka. Tapi jangan sampai kita panggil akhir sekali membiarkan Israel tadi itu menguasai. Begitu juga kita panggil dari sudut apa yang berlaku di Timur Tengah Syariah sampai tak kesudahan, itu saja. Atau guru itu bukan maksudnya kita panggil konform lepas ni harmoni. Harmoni itu impian kita semua. Tapi biasalah sedangkan lidah lagi tergigit. Suami isteri pun kadang-kadang ada macam. Tapi yang disebut suatu Tok Guru sebut tadi tu, wa nahkum ma bainana bil haqq min dakhili baitina. Tak kita tegas, tapi dalam rumah tangga kita lah. Cuba perkembangan isu semasa saya tadi, wallahu alam, anda tak tahu yang secara terperinci, tapi anda dengar sebelum ni ada rundingan dalam bagaimana kerjasama di antara dua pihak tersebut. Wallahu alam. Yang kalau kita perasan lagi tak tahulah orang lain yang lebih rapat, lebih kenal, berpengalaman dan baca banyak tentang pendirian. Kalau kita tengok Tok Guru ni, cara dia dalam berhadapan dengan masa kini ataupun inilah selepas kejatuhan khilafah ni, cara bagaimana yang kesimpulan yang dibuat, kita mana-mana yang mengutamakan Quran Sunnah, itu maka dalam konteks kita, sebab kita berhadapan dengan puak-puak yang tidak yang langsung tak mengutamakan Quran Sunnah. Contoh ideologi barat, mana mengutamakan Quran Sunnah? Jadi mana-mana puak aliran Islam ni yang mengutamakan Quran Sunnah, kita letak satu side dulu. Cuma mungkin aliran apa sebagainya itu bincang dalam rumah tangga kita. Selagi mana letak tadi tu, selagi mana meletakkan. Sebab kita berhadapan dengan dunia zaman sekarang ni, serangan musuh yang langsung mereka tak pandang langsung Quran Sunnah. Itu yang musuh jelas tu. Tak, sebab mereka langsung tidak meletakkan. Jadi kita ni sama. Jadi ni cuma hujan ni. Cuma caralah pendekatan, ketegasan dan sebagainya. Contoh kalau macam yang kita sekarang ni kan, Ustaz Idris Ahmad sebut, kalau dulu kita berbalah dengan UMNO, tak UMNO menang, kita menang. Tapi kalau sekarang dia lihat kalau kita balah, yang menangnya DAP. Itu yang rugi tu. Itu yang rugi kita panggil tadi tu. Jadi itu antara perkara-perkara pendekatan dalam melihat pertimbangan semasa, bagaimana kita menguruskan maslahat umat Islam yang lebih besar daripada perkara-perkara yang mungkin kita panggil ada yang benda boleh kita bertolak ansur ataupun kita bincang dalam skop rumah tangga tadi tu. Wallahu alam. Tapi inilah sebenarnya dalam buku ni satu bagus. Memang tulisan Tok Guru ni sangat terperinci, menunjukkan kepakaran ilmu dia dan pengalaman dia dalam menguruskan dunia Islam ni. Maka benda ni Tok Guru sebut secara jelas. Kalau masih lagi ada ahli PAS yang tak faham isu ni, dalam bagaimana fokus dua kita tadi itu menunjukkan something wrong lah. Suatu anak sebut benda-benda ni sekalipun
sementara Tok Guru masih hidup ni, anda tengok perbezaan pendirian tadi tu takkan berlaku. Tak ada siapa yang akan melawan dengan Tok Guru Hajadi pendirian tersebut. Tapi kalau kita tak urus dengan baik, terutama kalangan ustaz-ustaz muda ni, nanti selepas Tok Guru meninggal, maka akan berlakulah kita panggil agak susah sikit kita nak menguruskan perkara ini. Wallahu a'lam. Satu soalan kaitan dengan yang pendekatan yang Tuan Guru Hajadi buat juga lah, yang berkaitan dengan takrib Syiah Sunni sebelum ni yang dihebohkan lah. Maksudnya sebahagian daripada kita pun mungkin yang tak jelas tentang isu ni akan nampak bahawa nak menyamakan bahawa guru ni mengenai Syiah tu Sunni, dan alhamdulillah benda-benda tu sebenarnya sebanyak telah pun sebahagian kita dah faham. Dan sebenarnya adakah salah satu daripada yang Tok Guru bawa tu ataupun Tok Guru cuba usahakan tu ada kaitan dengan maknanya alat Islam dan alaqah dengan irhab ni juga? Takrib maksudnya nak mengelakkan pergeseran, kerana kita panggil dilihat kalau pergeseran yang berlanjutan dan kita panggil perkara yang lebih besarnya merugikan umat, maka kenapa kita tak takrib? Maka sebenarnya itulah pendekatan Islam, menyatu padukan seluruh. Kan kalau kita bincang dalam marhalah kita ada khilafah Islamiyah Ustaziyatul Alam, kan memayungi semua tadi tu, bukan sekadar negara Islam sahaja di atas khilaf, tapi Ustaziyah menjadi rujukan kepada semua tadi tu. Maka isu dia adalah isu mendahulukan perdamaian. Ini adalah kita panggil Islam yang letak wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apatah lagi dari sudut kita panggil, cuma yang jadi isu lah kita panggil dalam apabila naik balik Syekh Dr. Suqadawi pun dengan lantang menyatakan dia menyesal tentang isu takrib tadi tu, wallahu alam, tapi sebenarnya ada maklumat yang lain. Dan beberapa kalangan para ulama-ulama di Arab tadi pun rasa macam menyesal tu. Kerana apa? Kerana pada pandangan mereka dilihat seumpama macam rugi. Kita promote pasal Syiah tapi Syiah tak promote pasal kita. Itu teknikal kesilapan pada sebahagian tempat. Macam kita lah dulu pas dengan keadilan dalam PR. Kita yang lebih promote presiden orang tak promote pun presiden kita. Itu teknikal. Tapi dari sudut kita panggil dia punya tujuan tadi tu adalah bagaimana nak membentuk kesatuan tadi tu. Kerana apa? Kerana perkara pokok yang utama zaman khilafah jatuh ni adalah musuh barat, musuh Amerika, Britain dan Israel itu tadi tu adalah menguasai dunia. Kalau kita baca sejarah tarikh dual Islamiyah pun, termasuk dalam garis masa tarikh pemerintah Islam, dimasukkan juga Daulah Fatimiyah, betul tak? Sedangkan Daulah Fatimiyah ni apa? Itu bukan maksud kita mengiktiraf pada i'tiqad, tapi ini cara interaksi hubungan kita dalam perkara yang politik dia. Dalam politik dia tadi tu. Wallahu alam. Cuma yang boleh anda komennya tentang perkara Sunni Syiah ni, akhir sekali menjadi satu perkara senjata yang ampuh ataupun yang paling kita berkesan di peringkat barat dalam nak melagakan umat Islam tadi itu. Bukan bermaksud, ingat kita tegas, bukan bermaksud kita mengiktiraf iktikad mereka, tapi cara communicate kita dalam isu-isu yang tak selari. Kerana kalau sebagaimana inilah yang kita tahu, dia punya perpecahan pun banyak. Perpecahan dia banyak, maka perlu dihukum satu persatu, yang sebagaimana kita tidak boleh menghukum secara menyeluruh tadi itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan terakhir? Tak ada? Okey, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zuhaili di atas bedah bukunya yang sangat berfaedah kepada kita semua, dan juga mengupas pemikiran Tok Guru lah secara tidak langsung, yang mana sayang sekali jika tidak dirakyatkan ataupun tidak dimasyarakatkan pemikiran Tok Guru ni. Sebagaimana kata Ustaz tadi, malah suatu hari pun Tok Guru akan pergi juga. Jadi macam manalah keadaan lepas tu kita tak pastilah.
Jadi perlu kita menggerakkan ataupun merakyatkan manhaj ataupun pemikiran tuan guru untuk memastikan kestabilan di dalam yang istilah tok guru guna tadi adalah min dakhili baitina lah. Maksudnya bukan tak bergaduh, adalah bergaduh tu kan, tapi secara ilmiah lah, secara akhlak dia. Bukan kata tak sama semua, tapi perbezaan itu diurus secara mungkin secara ilmiah, secara akhlak, secara min dakhili baitina yang digunakan istilah tok guru tadi. Dan juga menarik sangatlah antara istilah yang digunakan oleh tok guru yang mungkin saya boleh sebut adalah alaysa minkum rajulun rasyid. Maksudnya walaupun ustaz terjemahkan dengan bahasa KL, tapi tapi maksudnya peranan tauhidul ummah itu tak akan boleh selesai kalau kita tak memilih rajulun rasyid ataupun cerdik pandai daripada setiap kumpulan tadi untuk memperkasakan agenda umat dan memfokuskan kepada serangan yang lebih besar lah daripada pihak musuh tadi. Apapun, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan terima kasihlah, jazakallahu khairul jazak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kehadiran pada malam ini, dan juga sahabat-sahabat yang hadir, juga Ustaz Nurhan yang kira turun padang untuk rakam. Alhamdulillah internet laju. Laju tak? Adalah rakan-rakan yang kira bercuti hari ini, tak ada nak datang kira tengok online pun, alhamdulillah. Juga pihak pasti dan juga Syabab Center yang menyediakan tempat. Jadi sebelum kita tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asnal insana lafi